عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton yang berada di rumah ataupun di mana-mana sahaja. Dan bila nampak saja muka Cik Man, bermakna kita sedang bersiaran sekarang ini dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Engkau orang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Jadi hari ini kita memilih satu hadis yang mungkin agak panjang sikit, sederhana panjang lah, berkenaan dengan 7 golongan yang beruntung di akhirat besok. Kita sebenarnya dah biasa dengar hadis-hadis ni dalam pengajian di masjid ataupun di surau ataupun di mana-mana sahaja. Cuma kita nak ulang balik sebagai tazkirah dan kita nak memotivasikan diri kita supaya kita dekat akhirat besok boleh menjadi orang yang beruntung kalau kita tergolong daripada 7 golongan ini ataupun golongan-golongan lain yang tak disebut tapi yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, itu sahih Bukhari, di mana Nabi menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 7 yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Baik, ada 7 golongan sab'ah ya yang akan dilindungi Allah, dinaungi Allah, dipayungi Allah, okey, dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Besok dekat akhirat tak ada naungan lagi dah. Tak ada backup, tak ada kabel, tak ada orang boleh bayar rasuah. Dekat sini kita boleh lari daripada mahkamah. Dekat akhirat besok, hakim mahkamah ni adalah Allah Rabbul Jalil. Maknanya sebab tu maksudnya tak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan. Kita minta lah kita termasuk salah seorang daripada golongan ini. Okey? Baik. Yang pertama ialah Al-Imamul Adil, iaitu imam yang adil. Imam yang adil ini, imam itu maksudnya bukan merujuk semata-mata imam yang sembahyang, tapi imam ini sebagai pemimpin, orang yang berada di hadapan. Jadi dalam sebuah masyarakat itu mesti ada seorang pemimpin yang akan menguruskan masyarakat ataupun rakyat di bawahnya. Dan tanggungjawab pemimpin ialah amanah, jujur dan tidak khianat terhadap tugas yang sepatutnya dilakukan. Sebagaimana Nabi pernah sebut dalam hadis yang lain, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya, terhadap rakyatnya. Kalau sultan, lagi ramai dia punya rakyat. Kalau menteri setiap negeri, okey, bawah sikit dia punya rakyat. Kemudian kalau wakil rakyat, bawah sikit daripada menteri. Kalau penghulu, bawah sikit daripada wakil rakyat. Dan kalau ketua kampung, bawah lagi daripada penghulu. Sampailah kalau kita bukan ketua kampung. Habis saya bukan ketua kampung, macam mana ni? Tapi kita adalah suami, ketua keluarga. Tapi saya isteri. Tapi kalau suami pergi kerja, kakak duduk rumah menguruskan rumah tangga. Jadi rumah tangga itu adalah rakyat kakak. Masak untuk suami, kemudian menguruskan pakaian dan seumpamanya. Mungkin ada anak 2-3 orang, maka itu adalah rakyat. Sampai orang kata, Cik Man, saya bujang dan saya tak ada kerja. Jadi saya pemimpin? Yes, pemimpin kepada diri sendiri. Bagaimana kita
memimpin tangan kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Bagaimana kita memimpin kaki kita daripada terjebak untuk melangkah ke tempat-tempat yang ada kemungkaran. Bagaimana mata kita pimpin supaya tidak memandang perkara-perkara yang maksiat. Mulut kita pimpin supaya tidak bercakap, tidak membawang rangers dan seumpamanya. Jadi kita akhirnya pemimpin. Semua orang pemimpin. Dan Nabi sebut dalam hadis kullukum ra'in. Jadi kita kembali balik kepada golongan yang pertama, al-imam al-adil. Seorang pemimpin yang adil, tidak berlaku zalim. Dia sentiasa memerhatikan keadaan rakyatnya, memerintah dengan penuh amanah, tidak pilih bulu. Dia tak lantik orang-orang ataupun pembesar-pembesar di bawahnya di kalangan ahli keluarganya yang ada kepentingan untuk membesarkan dia punya bank, untuk membesarkan dia punya poket, untuk membesarkan dia punya orang kata anak bini sendiri dan seumpamanya. Maka ini yang dikatakan sebagai pemimpin yang adil. Seterusnya, ciri-ciri pemimpin yang adil ini memerintah dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang diwariskan daripada Nabi SAW. Baik, itu yang pertama. Jadi rasanya kalau kita bukan pemimpin yang adil di peringkat-peringkat yang tertinggi, sekurang-kurangnya kita mungkin pemimpin di bahagian bawah. Yang kedua, yang tergolong dalam 7 golongan ini ialah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, iaitu seorang lelaki, seorang pemuda yang membesar ataupun dia hidup beribadah kepada Tuhannya. Dia tak fikir benda-benda yang lain. Dia tidak melakukan maksiat. Dia tidak melakukan kemungkaran. Tapi maksud ibadah dekat sini, bukan maksudnya dia duduk 24 jam dalam masjid. Sampaikan tak buat kerja pejabat. Sampaikan dia tak pergi sekolah. Itu tanggungjawab dia juga. Jadi maksud ibadat dekat sini luas. Dia melaksanakan kehidupannya sebagaimana yang Allah redha. Dia kena tahu dia seorang anak. Jadi kewajipan seorang anak kena pergi sekolah. Kalau tak nanti mak ayah terasa hati. Dia kena tahu yang dia ni adalah pekerja dan dia ada majikan. Maka kewajipan sebagai seorang pekerja untuk jaga hati bos. Maksudnya melaksanakan apa yang bos bagi. Itu amanah sebenarnya. Jadi setiap hidup itu adalah ibadah. Melaksanakan perkara yang memang tepat dengan hukum. Waktu semayang, semayang. Waktu kerja, punch card. Jangan punch card pukul 9, kau pergi punch card pukul 12, minta tolong sedangkan kau lagi melepak dekat kedai. Yang ni tidak amanah. Yang ni tidak beribadah kepada Allah dalam konteks dia tidak melaksanakan amanah yang sebagaimana Allah sebut dalam Quran, "Hei orang-orang yang beriman, tunaikanlah amanah kepada orang yang kamu wajib dan berhak tunaikan amanah kepada mereka." Jadi amanah kita sebagai seorang pelajar, pergi sekolah, hormat guru, buat homework, tuition, extra classes. Itu ibadah kita. Dan kemudian ibadah kita dalam soal pejabat, kita masuk kerja. Ibadah kita dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lain, contohnya kita berniaga, ada konsep ibadah dekat situ, iaitu kita berniaga dengan tidak mengamalkan riba, dengan tidak mengamalkan rasuah dan tak ada unsur-unsur penipuan dalam perniagaan-perniagaan kita. Jadi ini golongan yang kedua, iaitu seorang pemuda yang dia hidup dalam keadaan dia beribadah kepada Allah. Ketiga siapa? Kita rehat dulu. Alhamdulillah kembali semula dalam rancangan Jawapan Panah Cik Man dan kita sedang membincangkan hadis yang berkenaan dengan 7 golongan yang beruntung di akhirat nanti. Jadi Cik Man dah huraikan sedikit 2 golongan yang terawal iaitu pemimpin yang adil, al-imamul adil, dan juga pemuda yang dia hidup, dia membesar dalam suasana dia beribadah kepada Allah, dia taat dan bertakwa. Kemudian yang ketiga ini kita beralih kepada golongan yang seterusnya iaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, iaitu seorang lelaki yang jiwanya sentiasa melekat ataupun rindu nak datang ke masjid. Kita pun tahu kan masjid kedudukannya dalam hidup kita bukan semata-mata rumah yang orang kata okey masjid, ada kawasan masjid, ada bangunan masjid, sedangkan kita tak pernah jenguk dekat sana. Bahkan masjid adalah suatu bangunan yang memberikan kekuatan kepada umat Islam. Sebab tu Nabi, waktu dia mula-mula sampai dekat Madinah dulu, Nabi tak buat shopping kompleks. Sebab manusia memang tahu bab-bab nak makan apa semua tu. Tapi Nabi buat sesuatu yang sangat penting. Yang paling penting dalam kehidupan manusia iaitu bagaimana manusia boleh berkumpul dalam soal untuk mengukuhkan jasmani dan sekaligus rohaninya. Itu yang paling penting. Sebab bila sembahyang, dia bukan semata-mata kita ada pergerakan, kita ada exercise daripada rukuk ke sujud. Tapi dia ada
connection dekat sini. Bila semayang itu Allah akan menurunkan petunjuk dan hidayah insya-Allah. Dengan semayang yang kita buat Allah akan turunkan pertolongan, maka dia akan membina kekuatan yang tak nampak. Selain daripada kekuatan jasmani di luar, dia ada kekuatan rohani. Maka itulah pentingnya masjid. Jadi antara golongan itu yang ketiga yang kita nak bincangkan, seorang lelaki yang hatinya melekat dengan masjid. Cuma mungkin ada persoalan lah ya Pak Long, Mak Long, adik-adik semua. Maksud dia melekat masjid tu, adakah dia kena pergi masjid 24 jam, tinggalkan anak isteri, kemudian tinggalkan kerja, tanggungjawab yang lain, mak ayah dia pun diabaikan? Sudah pastinya jawapannya tidak begitu. Sebab melekat dekat masjid, hati ini perbuatan hati. Walaupun dia pergi kerja, tapi hatinya rindu ke masjid. Masjid dia memang dah amalkan dia punya tanggungjawab. Subuh datang, kemudian lepas subuh dia pergi pejabat. Tapi bila pergi pejabat tu dia tak sabar-sabar nak sembahyang zuhur di masjid. So ini kita katakan seorang pemuda yang hatinya sentiasa rindu ke masjid. Kalau tak ada apa-apa tanggungjawab yang lain, masjid. Kalau tak ada kepentingan ataupun kewajipan yang lain, merujuk kepada masjid. Pergi masjid, program-program masjid. So mereka lebih terarah di situ. Maknanya bila ada masa-masa lapang yang tak ada tanggungjawab yang penting, maka bila ada dua pilihan antara shopping kompleks dengan masjid, maka dia lebih utamakan masjid. Itu yang dimaksudkan lelaki yang hatinya melekat dengan masjid. Walaupun dia berada di rumah, rindu nak pergi masjid. Walaupun sedang melaksanakan kewajipan pejabat, tapi rindu nak pergi masjid. Jadi kerja-kerja yang lain kena buat. Bukan maksudnya duduk jasad itu dalam masjid sampai mengabaikan, sebab kewajipan kita ada banyak dalam hidup ni. Baik, kemudian seterusnya ada soalan daripada netizen. Cik Man, macam mana nak mengimarahkan masjid di tempat kita? Datanglah ke masjid. Jangan tunggu semayang tarawih saja. Jangan tunggu ada kenduri, tahlil dan seumpamanya, ada jamuan. Kadang-kadang tu kata, oh ada jemputan ceramah dekat masjid. Ada makan-makan tak lepas ceramah? Yang ni soalan-soalan yang orang kata boleh menjahanamkan ataupun merosakkan keikhlasan kita untuk pergi. Datang aja. Ada kuliah, datang aja. Ustaz yang ceramah tu siapa? Ustaz tu famous ke? Kalau tak famous tak nak lah. Yang ni masalahnya di kalangan masyarakat kita. Kita lebih mementingkan sesuatu yang bersifat luaran berbanding kualiti. Kadang-kadang mungkin ustaz tu tak terkenal, penceramah tu tak terkenal, tapi ilmunya Masya Allah, rupanya dia tuan guru, anak-anak murid dia yang masuk ke TV kan. Jadi dia sangat-sangat alim dan sangat faqih dalam agama. So kita datang, tak kira apa pun, program-program masjid, insya-Allah semuanya dijamin bersih dan semuanya dijamin program-program yang baik. Orang baik datang masjid. Walaupun kadang-kadang ada orang yang bermasalah juga datang masjid, tapi bila sampai di masjid dia dapat hidayah, akhirnya dia berubah menjadi seorang yang baik. Jadi janganlah kita pergi ke masjid itu kerana ada habuan-habuan dunia. Sebab kalau tak ada habuan dunia pun kita memang dah ada habuan akhirat dah. Itu yang Nabi kata, sembahyang berjemaah 27 kali ganda berbanding sembahyang seorang. Kemudian Nabi sebut dalam hadis yang lain, siapa yang tahu ganjarannya untuk berada saf yang depan, saf yang pertama, maka sudah pasti dia akan berebut ataupun dia memang betul-betul tamakkan saf yang paling depan. Walaupun dia terpaksa buat undian, walaupun terpaksa buat pilihan raya. Dua-dua datang serentak, tak ada ni tempat aku. Tak ada ni tempat aku, bergaduh pula tu. Kita buat undian. Siapa menang, siapa kena, osom ke dan seumpamanya, maka dia akan boleh pergi ke saf yang pertama. Tapi hari ni macam sepi aja, macam orang pun tak kisah. Silalah. Tengok ada satu ruang kosong. Kita pun silakan. Saya dah dijamin syurga. Awak silakan dulu. Dia benda-benda macam ni berlaku dalam masyarakat. Mengutamakan orang lain dalam urusan pahala. Yang sepatutnya kita yang tamak untuk urusan pahala. Kemudian cara yang lain, tips-tips kita boleh fikirlah kreativiti masing-masing ya. Cara yang lain ialah macam mana kreativiti AJK Masjid nak tarik orang. AJK Masjid mesti menggambarkan masjid ini milik semua. Ini kadang-kadang AJK Masjid bertindak macam muka nangkir, main teging-teging orang. Akhirnya budak tu takut nak masuk. Tak nak dah, merajuk dah. Sepatutnya AJK Masjid dia faham dah, budak memang bising. Jadi macam mana AJK Masjid yang diberikan amanah, dia berusaha berhempas pulas untuk menjadikan masjid ini adalah tempat kumpul semua orang. Zaman Nabi dulu, non-Muslim masuk masjid tau. Nak kata rahmatnya Nabi dan rahmatnya Islam dan rahmatnya masjid itu. Jadi masjid bukan satu tempat diskriminasi. Masjid adalah rumah Allah. Dan Allah itu dia menguruskan semua makhluknya, sama ada non-Muslim ataupun Muslim. Jadi masjid itu menjadi milik semua. Cuma kita mesti jaga adab lah. Bukan saja orang bukan Islam kena jaga adab. Orang yang Islam pun kena jaga adab juga waktu nak masuk masjid. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh AJK Masjid? Dia buatlah program-program. Kadang-kadang bila buat program ni, jenis-jenis yang budak-budak nakal tu tak nak datang. Sebab AJK Masjid letakkan syarat berjubah putih, serban 3 lapis,
bawa tasbih. Jadi diorang bukan pakaian macam tu. Asalkan diorang tutup aurat, okeylah. Nak datang masjid pakai cap dengan pakai seluar jean, baju ada Nike ke Adidas ke ada tulis-tulis, tak ada masalah. Itu sekadar memujuk diorang. Bila diorang tengok AJK masjid ni, ya Allah rahmatnya, nanti lama kelamaan diorang sendiri yang beli jubah Pak Imam. Jubah diorang lagi tebal daripada jubah Pak Imam. Silap-silap 3 lapis. So sebab tu kita nak ajak secara perlahan-lahan, kita nak tarik dulu anak-anak muda ni ataupun orang yang lihat ke masjid. Bila diorang dah seronok, barulah kita masuk agenda yang seterusnya. Jadi bila kita nak cerita tentang golongan yang ketiga, iaitu yang melekat hatinya dengan masjid ni, so banyaklah persoalan tentang masjid ni. Jadi nak tahu apa lagi isu tentang masjid, kembali selepas ini. Alhamdulillah kita kembali dalam jawapan panas Cik Man dan kita menghuraikan hadis tentang 7 golongan. Dan tadi sebelum rehat Cik Man ada bual-bual sikit ataupun berceloteh tentang golongan yang melekat hatinya ke masjid. Jadi kita nak bercerita tentang persoalan yang berkaitan dengan masjid lah. Jadi antara persoalan-persoalan yang berkait rapat dengan masjid ni, Cik Man, boleh ke kita kalau dengar azan dekat masjid tapi kita tak pergi masjid tapi kita semayang di rumah? Baik. Adik-adik yang bertanya ni, kalau lelaki yang bertanya, kita kena tahulah bagaimana tuntutan Islam ke atas kaum lelaki. Nabi dulu, dia pernah bercita-cita untuk bakar rumah orang yang tak turun semayang jemaah. Tapi Nabi tak buatlah. Jadi Nabi nak bakar tu menunjukkan bahawa betapa pentingnya, sangat-sangat dituntut. Walaupun semayang jemaah di masjid itu sunnah, tetapi dia sunat yang sangat-sangat dituntut. Kalau kita sengaja mengabaikan, bermakna kita telah tersesat daripada jalan-jalan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Walaupun kita masih dalam Islam. Sebab itu kita katakan bahawa meninggalkan sunnah ini bukan tak kisah sebab tak berdosa, tapi rugi sebab tak ada pahala. Dan kita mengabaikan apa yang dituntut oleh Rasulullah. Sebab sunnah ada banyak jenis. Ada sunnah yang biasa-biasa, sunnah yang tak dituntut. Ada sunnah yang dituntut, ada sunnah yang menjadi syiar. Dan sembahyang berjemaah bagi lelaki sangat-sangat dituntut dan sangat syiar. Sebab tu ada di kalangan mazhab yang mengatakan semayang jemaah lelaki di masjid adalah wajib. Kalau semayang seorang kat rumah sedangkan boleh pergi masjid, semayangnya sah tapi dia berdosa. Tapi kita mazhab Syafi'i ini ringan sikit, iaitu sangat-sangat dituntut. Tapi bukan bermaksud sangat-sangat dituntut, tak wajib, bermaksud kita boleh abaikan. Nabi sebut 27 kali ganda ataupun 25 kali ganda berbanding semayang seorang di rumah. Jadi ada satu kisah pada zaman Nabi, seorang sahabat buta bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni buta, tak ada orang yang nak pimpin. Tak ada bantuan-bantuan nak ke masjid. Jadi boleh tak aku semayang seorang di rumah?" Maka Nabi kata boleh. Tapi kemudian Nabi tanya balik, "Engkau dengar azan tak?" Lelaki buta tu cakap, "Dengar ya Rasulullah." Maka Nabi kata, "Tak ada dah diskaun. Bila dengar azan, pergi masjid." Walaupun Nabi tahu dia buta. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan betapa sangat dituntutnya kaum lelaki. Kaum lelaki kaum perempuan special case. Kaum lelaki untuk sembahyang di masjid. Ini sahabat buta. Kalau dia buta pun tak ada diskaun, sebab Nabi nampak masa depan kita di akhirat nanti dengan adanya saham-saham pahala. Salah satu caranya ialah kita mengimarahkan masjid. Jadi Nabi akan sentiasa mempromosi benda-benda yang penting. Sebab tu Nabi bagi penekanan dekat situ. Sebab tu Nabi bercita-cita nak bakar rumah. Benda bukan yang menyusahkan kita, bahkan akan memberikan kesenangan kita di akhirat dengan kita berinteraksi dengan masjid. Maka Cik Man pesan pada diri Cik Man sendiri dan juga kepada Pak Long-Pak Long, kepada adik-adik yang lelaki yang Allah kurniakan tenaga kita sebagai seorang lelaki ni, maka sebagaimana kita meriah pergi dekat pusat-pusat bina badan ataupun tempat gym tu ataupun fun fair dan seumpamanya, maka kita lebih aula ataupun lebih utama untuk menghadirkan, melangkahkan kaki kita ke masjid. Setiap langkah kaki itu maka akan adanya naik darjat pahala dan akan dihapuskan dosa. Ini banyak hadis Nabi bagi pahala, Allah bagi pahala subsidi, cuma kita nak tak nak je. Sebab kita tak pergi, sebab kita tak nampak benda tu ganjaran yang boleh kita lihat dengan mata zahir. Cuma iman sahaja yang memberikan motivasi. Okey, seterusnya yang berkaitan dengan masjid, Cik Man, bagaimana cara kita nak menyantuni non-Muslim supaya datang ke masjid, ataupun kita nak meraihkan non-Muslim supaya datang ke masjid, yang datang ke masjid. Jadi zaman Nabi, sejarah yang memang tidak boleh dinafikan, Nabi pernah meraihkan ataupun membenarkan orang non-Muslim untuk datang ke masjid. Jadi sekarang ni kita hidup dalam sebuah masyarakat majmuk
Jadi diorang pun tahu juga bagaimana pengamalan Islam, diorang pun tengok aktiviti masjid dan diorang pun kadang-kadang diorang terasa nak pergi. Oh, ada ceramah kah? Itu ustaz itu ceramah kah kan contoh. Jadi kita meraihkan mereka dengan mengajak, jom kita pergi masjid. Kita tak memaksa. Kalau nak dengar boleh, silakan, boleh tanya soalan, tak ada masalah, di samping menjaga adab-adab. Jadi ini salah satu medium untuk kita mengembangkan dakwah kita kepada non-Muslim. Salah satu mediumnya ialah dengan menggunakan masjid, di mana masjid adalah tempat umum untuk semua makhluk boleh pergi di situ. Semua masyarakat boleh berkumpul di situ. Baik. Kemudian kita beralih ke kelompok ataupun golongan beruntung yang seterusnya. Apa dia? Warajulan tahaban fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang manusia, dua orang manusia ataupun dua lelaki yang dia berkasih sayang kerana Allah. Dia datang berjumpa saudaranya kerana Allah dan dia berpisah pun kerana Allah. Maka ini salah satu golongan yang diberikan perlindungan di hari kiamat besok, iaitu pada hari yang tiada perlindungan kecuali dengan perlindungan Allah. Okey? Jadi dia nak berjumpa kawan, nak ziarah. Apa tujuan kau nak pergi ziarah kawan kau tu? Oh, sebab saya dah lama tak ziarah, saya nak bertanya khabar, tak ada keuntungan apa-apa. Walaupun saya pergi ni mungkin habis saya punya duit minyaknya dengan duit tiket, tapi saya sayang dia kerana Allah. Uhibbuka fillah. Itu yang diajar oleh Nabi, mengatakan sayang kepada saudara se-Islam kita walaupun sama jantina kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Cuma yang banyak sekarang ni kan sayang sebab couple. Kan? Tu yang munculnya cinta Islamik, couple Islamik tu kan. Boleh tak Cik Man, saya couple Cik Man. Kita orang couple Islamik, kita orang bagi salam, kita orang baca Quran, kita orang dating kat masjid. Kemudian bila azan kita orang berdiri seumpamanya. Banyaklah engkau kan. Bila dah kata couple tu tak boleh tu, macam mana cara pun setan akan berusaha untuk menjatuhkan anak Adam. Sebab tu Nabi kata tidak halal laki dan perempuan yang bukan mahram untuk berdua-duaan. Nanti yang ketiganya syaitan, iblis yang akan mempengaruhi supaya berzina. Syaitan ni dia dua je kerja dia. Yang pertama, dua orang yang tak halal belum akad nikah, dia nak pergi buat dua orang ni berzina. Yang kedua, orang yang dah suami isteri, dia nak pergi buat suami isteri ni bercerai. Ini dua benda yang utama dalam soal perhubungan manusia. Baik, sekarang ni belum cukup lagi 7 kan? Baru 4 rasanya. Tapi jangan ke mana-mana esok hari sebab kita akan sambung hadis berkenaan dengan 7 golongan ini pada episod yang seterusnya. Pada waktu yang sama makcik-makcik, kita ada temu janji esok. Jumpa dalam rancangan Jawapan Panah Cik Man. Assalamualaikum.